Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Minta maaf, bila saya janji nak buat lepas Isyak, tapi saya buat sebelum Isyak. Sebab nak kemas barang ni, tak sempat nak kemas barang rasanya. Untuk esok nak bergerak balik ke Pulau Pinang. So, Oh, malam ni saya nak kemas-kemas barang sikit dan nak rehat awal sikit lah. Alright, so pada malam ni saya just macam open for questions lah. Open for questions kepada mereka yang nak bertanya apa-apa tentang setup. So seperti yang saya bagi tahu dalam group support kita. Jadi mereka yang tak ada group support, then you guys boleh PM saya lah. Yang mana daripada dalam group support tu saya dah ada supplykan e-book tu. Dalam e-book tu saya ada cerita pasal berkenaan dengan 3 jenis setup yang saya selalu tengok lah basically. Okay, setup A, di mana setup A ni pun saya ada 2 jenis setup, A1 dan A2. Lepas tu saya ada setup MK, dan MK ni mak kilau lah, saya ambil daripada Abang Lan. Dan basically knowledge yang saya ada kat sini semua daripada Abang Lan lah, tak ada daripada tempat lain yang saya tambah, tak ada, except the MACD yang saya tambah lah, itu je. Okay, MACD saya tambah untuk saya nak confidentkan diri saya untuk setup A2 itulah. Alright. And then satu lagi setup adalah setup B. Okay, so setup B more kepada macam kepada mereka yang terlepas setup A dan juga terlepas setup MK dan dia menunggu momentum saja. It's okay kalau you guys dapat yang setup B itu saja. Saya dah buat test dan saya tengok, saya jarang guna setup B ni walaupun saya simpan there is the setup B. Setelah saya buat bersama-sama dengan Abang Zudi di Kelantan tu, saya tengok, oh why not try this setup B kalau seandainya kita terlepas from the market. Okay, so dalam group support saya dah bagi tahu e-book tu, so you guys boleh tengok the e-book dan tak faham tanyalah. So malam ni saya fokus sebenarnya kepada group support saya. So sesiapa yang nak bertanya soalan, so you guys boleh tanya. Kalau malu nak on secara voice, boleh tulis chat dekat ruang chat ni. Cuma pastikan you guys bagi tahu pair apalah, senang kita nak rujuk terus pair tersebut. Otherwise kita just bercerita dan agak susah bagi saya untuk nak explain. Oh, plan A, plan B. Plan A, plan B. Saya tak ada buat plan A, plan B ni. Okey, tak apa, boleh. Nanti saya explain balik plan A dan plan B. Dia tak ada bang, tak ada ketinggalan bas. Abang akan tengok dalam e-book Popaf. Abang boleh tengok dekat dalam e-book, dalam group support ada saya letak dalam files tu. Cuba check balik dalam file. Sekejap, saya cuba share dekat sini kalau ada. Right, kejap saya share dia punya what we call it. boleh kita go through SOP dia lah sekejap. Sekejap. Saya tengah nak cari dia punya what we call it, dia punya ada apa e-book saya tu lah. Normally dalam group support saya tu ada e-book saya, so anda boleh dapatkan pada dari situlah. Pada mereka yang tak ada, dan you guys boleh PM saya, nanti saya bagi e-book lah. Yang nak masuk dalam group support saya ni, minimum korang kena ada $100 dalam akaun di bawah akaun trading saya, or akaun link saya atau network saya lah. Okay, ni dah buka. Okay. Okay, ni e-book saya. Nampak skrin saya? Ya. Alright, kita terus lah. Yang atas-atas tu dah biasa lah, benda basic tu. Okay. Okay, setup A. Okay. So, setup A ni basically kita akan, cuma saya tak tulis SOP, nanti saya betulkan balik dalam e-book saya ni.
Dekat setup A ni macam mana nak tengok lah position dia, macam mana nak tengok buy and also sell lah. Nanti saya tulis kat sini. Ni saya hanya tulis dalam chart saja. Okey, kalau anda tengok ya, Pokpa dah depo tak apa, faham dah. That's why Pokpa dah ada dalam group support saya. Don't worry. Okey. Okey. So kalau anda tengok ini adalah setup A, okey. So, setup A. Zak. Sorry. Zak pakai apa? Pakai PC ke? Aku tak tahu, jadi kecil je ni. Tempat aku jadi kecil je nampak. Ini saya guna PDF. Dan ke aku sendiri yang ada problem setting Zoom aku. Aku keluar dulu, aku masuk balik boleh? Boleh. Tak ada. Dia jadi kecil. Jadi kecil. Aku keluar dulu. Alright, okey, faham, selamat. Okey, ni saya besarkan sikit lah. Ini dalam saya punya PDF lah. So basically untuk what we call it, dia punya setup A ni, pertama daily kita kena tahu dia berada di zone MA 510 high. Dan yang kedua, okey, DH4 mesti jadi market hilang volume. Ni wajib. Okey, dia wajib jadi market hilang volume. Selepas daripada tu, untuk sahkan market hilang volume ni, pastikan dekat H1 ada candle arah kukuh yang ini. Okey, nampak? So bila ada candle arah kukuh sell yang ini, okey, tetapi untuk sahkan, perlu disahkan candle arah kukuh ni pada saya perlu sahkan dia. So macam mana saya nak sahkan dia? Mesti ada momentum sell di sini. Okey. Yang pertama re-entry sell di sini MA 510 high. Yang kedua ini wajib MHB sell ni. Ini yang nombor 2. Dan dia time frame berapa yang aku tak nampak time frame berapa yang pertama tu? Okey, yang ini adalah daily lah. So sini H4. Okey. So lepas tu turun dia lah dia punya tu. Cuma pastikan di market hilang volume ni, nampak dia naik momentum macam tu, betul? Lepas tu dia turun sekejap, lepas tu dia naik, nampak? Dan dia tak lepas. Dia tidak lepas step BB. Inilah saya suka setup A, di mana dia market hilang volume. Tetapi untuk mengesahkan market hilang volume ni, di H1 perlu ada candle arah kukuh sell. Okey, bila ada candle arah kukuh sell ni, dan pastikan di M15 ada momentum sell. Okey, so bila ini ada, kunci saya adalah, reference saya adalah di candle arah kukuh sell ni sebagai saya punya entry point lah, PO saya. Dan selepas itu saya akan naikkan dia di sini sama ada 10 pip di atas ataupun 10 pip di bawah lah. Dan saya punya take profit daripada saya punya entry ni adalah 50. Okay. Yang level pertama, kata level kedua ni dan level ketiga kan, dia kata macam tu. So yang tengah-tengah tu is 50. So yang lain follow 50 sahaja. Okay. So basically ini adalah setup A lah. MHB saja. Dia ada momentum, re-entry buy, dia naik tak lepas, okay, then standby untuk kita short. Itu adalah setup what we call it, setup B lah. Setup A, maafkan saya, setup A. Okay. Ini perkara yang sama juga kalau berlaku dekat buy lah, basically. Bagi bom. Okay. Sorry. Saya padamkan dulu. Padam dia. Okay. So, dekat buy, perkara yang sama juga kita akan tengok. Right? Sama juga kita akan tengok lah setup buy ni. Dekat sini. Zab, sebelum aku yang tadi tu yang kita buat sell tadi, untuk setup A, dia berada di MA5 atas. Tak lagi, saya record benda ni. Tak lagi abang. Okay. Review. Bye. Review dulu. Review balik kat situ. Boleh. Nanti abang review balik. Bekas saya record, insyaAllah saya share. Hanya dalam group support saja saya share video ni, insyaAllah. Okay. So yang setup A juga untuk buying position. Okay.
Sama je untuk yang sell tadi dengan yang buy ni kita buat benda yang sama sebenarnya. Okey. Cara dia adalah yang pertama kita tengok dia berada di zon mana. Okey. So daily berada di zon re-entry buy MA510 low dan di H4 nampak tak dia ada market hilang volume buy. Okey. Yang saya tanda ni lah. Kan. And then nampak tak dekat sini ada candle arah kukuh buy. So untuk mengesahkan candle arah kukuh buy ni sebelum kita nak place the order, pastikan dalam candle arah kukuh tu ada momentum buy di M15. Nampak tak benda tu? So, bila ada, reference dia dekat candle arah kukuh ni sebagai saya punya entry. Okay, entry yang pertama, so 10 pip di atas dan juga 10 pip di bawah dan 50 pip daripada entry kita yang pertama ni. Itu saya punya target TP saya. Else, kalau tak sampai situ, kita target sampai MA510 high daily lah. Itu kita punya target lah sebenarnya. Sebab kita entry dekat sini. Kan? So target kita keluar dekat zone tu. Kalau you nak hold, itu belakang cerita lah. Yang penting kita sampai dekat kita punya TP. Alright? So ini adalah setup, dipanggil setup A1, di mana di H4 ni hanya kita nak tengok market hilang volume saja. Okay? Dia perlu menjadi market hilang volume sahaja. Dan market hilang volume ini disahkan oleh candle arah kukuh ni. Pastikan kena ada. Selepas daripada itu, dalam candle arah kukuh ni mesti ada momentum buy. Saya tambah sikit, this momentum buy mesti melepasi MA50. Itu tambahan dia. Then you guys layer. Okay, that is kita punya setup A. Okay, setup A, H4, MHB, H1, candle arah kukuh, dan what we call it, M15 ada momentum buy. Okay, A1. Apa membezakan A1 dan A2? Membezakan setup A1 dan A2 adalah di time frame H4 sahaja. Okay, ini kita ambil yang sell. Okay. Di time frame H4 saja yang membezakan kita. Di mana, right? Yang ini daily tetap sama, zone re-entry sell. Okay. Cuma dekat H4 tadi kita market hilang volume kan. Tetapi dekat sini kita ada tambah sikit, seandainya dia tak jadi market hilang volume, dia jadi momentum buy. Nampak tak? Dia asyik naik momentum buy. Tetapi dia ada divergence. Di mana price naik, pasal tak stokastik pula. MACD saya di bawah ni dalam keadaan yang menurun. Ini kita panggil divergence. Seandainya ini berlaku, okay, sama juga di H1 mesti ada candle arah kukuh sell, di M15 mesti ada momentum sell yang melepasi MA50. So baru you guys layer dekat sini. Nampak? 10 pip atas dan 10 pip bawah. Itu saja. Take profit 50 juga sampai ke bawah tu. Okay. Itu je yang membezakan. Yang membezakan adalah di sini, di H4 ni. H4 ni kalau anda tengok, ni jadi momentum. Nak re-entry buy sini boleh terpulanglah. Kalau orang yang nak re-entry buy, kalau cukup setup B nanti, anda boleh masuk. Tak ada masalah. Okay? Tapi kalau tak cukup, dia jangan masuklah. Kita tahu sebab apa. Ni kekuatan nak naik dah tak ada ni. Sebab divergence lah. Price naik, tapi dia nak jatuh. Aku dah tak larat nak naik lah. So basically, dia punya cerita tu macam tu. Itu yang membezakan time frame, what we call it, setup A2. Okay, setup A2 tu macam tu. Okay, untuk buy pula sama. Nampak? Sama. Hanya yang membezakan adalah di H4 sahaja. Okay, sebab kadang-kadang kita nak tunggu MHB tu tak datang. Okay, betul tak? So, dia ada momentum. Tetapi this kind of momentum sell ni, mana saya punya pen ni? Nampak tak ni? Ni ada momentum sell ni kan? Tapi dia jatuh melepasi daripada point ni. Kan? Lower low ni kan? Dan dia bawah lagi. Nampak di sini? Nampak? Tetapi nampak tak? Momentum indicator stock MACD cakap apa? Aku sebenarnya aku nak naik ni. Okay, itulah cerita dia sebenarnya. Aku nak naik ni. So momentum ni macam just macam nak mengelirukan pandangan kita sahaja. Dulu saya kata macam, ini aku nak sell lah lagi. Tapi saya
saya salah, sebab tu saya jumpa di setup A2 lah. Dia tetap juga di time frame H1 ni, time frame ketiga mesti ada candle arah kukuh. Macam saya, tak tahulah, hati saya macam terpikat dengan candle arah kukuh di time frame ketiga. Itu je. Kalau tak nak, dia jadi MHB nak masuk, itu terpulang lah. Masuklah. Okay. Dan di time frame kelima, saya suka sahkan dengan keadaan yang momentum buy. Okay. So, itu orang panggil apa? Dia mengkomplitkan the whole structure tu, dan dia terus berjalan naik ke atas lah. Dan insyaAllah the winning rate is very high bila kita ada ni. Kalau terlepas, it's okay. Tunggu the next setup lah. Pada saya macam tu. So setup A1 dan A2 membezakan dia kat mana? A1 dia jadi MHB, A2 dia jadi momentum yang berlawanan, tapi dia ada divergence. So berhati-hati. Bukan momentum berlawanan, momentum yang sama tapi dalam keadaan divergence. So bila dalam keadaan divergence, tunggu je lah untuk dia ada. Okay, that is setup A. Alright, setup A. Alright, so ini adalah setup A. Okay, kemudian kita pergi pula. Okay, cuma setup MK ni, setup MK ni dia kena detail sikit. Cuma saya tak nak explain lagi lah. Takut orang confused. Okay. So baik kita pergi dulu setup B dulu. Okay. Setup B ni, di mana setup B ni hanya, okay. Setup A tadi untuk kita lawan trend. Untuk kita tak tahu sama ada dia nak retrace ataupun dia nak berubah trend. Kita tak tahu. Tapi kita tahu lawan trend. However, di setup what we call it, Allahumma salli ala Muhammad. Di setup untuk setup B ni dia follow trend. Setup B ni kita follow trend. Okey, syarat dia macam mana? Yang pertama, okey, so yang pertama, ini mungkin revision pada Abang Hudi lah. Yang pertama, pastikan ada momentum sell dulu. Itu wajib. Okey. Lepas tu kita nak tunggu dia naik sampai zone re-entry sell di sini. Kebiasaannya antara 5 ke 10 candle. Kadang-kadang ada 3, tak kisah. Tapi kita tunggu saja. Okey. Lepas daripada tu, okey, once kita tahu kat sini, nak tahu dia duduk kat sini, bila dekat H1 dia jadi apa? Yang pertama sekali H1 jadi market hilang volume. Nombor 2 ni ada DBMA. DBMA ni di mana? EMA 50 cross top BB. Kalau untuk sell, top BB dia cross. Kalau untuk buy, bottom BB. Okay, nampak dia cross ni. So bila kita nampak dia MHB, dia tiba ada macam pocket macam ni, kita tahu dah yang ini mungkin akan jauh. Tapi nanti dulu. Pastikan EMA 100 yang ini di bawah EMA 200. Okay, kalau ini dah ada time frame ni, ada check. Ini pun ada, 1 check, 2 check dan 3 ni check. Dan standby untuk anda entry. So macam mana cara nak entry? Pergi dekat M15 ni, tak payah tunggu candle arah kukuh. Pergi dekat M15, zone entry anda adalah di antara EMA 100 dan 200 ni. Antara zone ni. Yang nak best dia, pastikan dekat M15 tu ada market hilang volume, cukup lah. Market hilang volume ataupun ekstrim. Nampak ni ada macam ekstrim sikit lah. Bolehlah nak pakai. Kalau macam saya hanya layer saja di dalam zone ni lah. Dan saya satu key dia dekat sini ialah bila EMA nampak ni 200 start masuk dalam BB, itu baru start layer. Kalau nak lah kan. Kalau anda tak nak, just layer je dekat sini antara EMA 100 dengan 200 ni. Ini zone dia. So syarat dia, pertama time frame H4 mesti ada momentum. Lepas tu dia dalam zone re-entry. Macam mana nak tahu dia berada di zone re-entry di H4 ni? H1 mesti jadi market hilang volume. Lepas tu kita ada BBMA, di mana EMA 50 cross top BB. Dan yang ketiga EMA 100 di bawah EMA 200. Bila ini komplit, maksudnya pergi dekat M15, cari je zone di antara EMA 100 dan 200. Anda boleh layer dan nak sedap, pastikan dia ada MHB dekat situ. Kalau dia ada MHB, dan silakan. Seperti yang saya letak dalam grup GA dan juga EA semalam. Nanti kita tengok benda tu. Okay? Alright. So basically, itu untuk setup B untuk sell. Okay?
Untuk buy sebaliknya lah. Sekejap saya padam ni dulu. Untuk buy, okay, cara dia untuk buy sebaliknya sahaja. Pastikan dekat time frame di H4 itu ada apa? Time frame di H4 pastikan ada candlestick momentum. Dia sampai di zone re-entry buy. Dan di sini bila ada momentum buy je di H4. Okey, tunggu je lah kira 4 candle. Kalau dia dah petang, mana besok lah tu. Kalau hari ni baru ada, lusa ataupun esok malam. Macam tu. 5 ke 10 candle. Okey. Biasanya 5 candle lah kita standby kat situ. Kemudian mata kita pastikan terarah ke H1. Apa yang kita tengok? Pastikan ada market hilang volume, buy dan ada BBMA ni. Nampak tak yang dia cross macam ni? Okey, nombor 2 Nombor 1 MHV, nombor 2 ada BBMA dan yang ketiga pastikan EMA 100 ni berada di atas EMA 200. Seandainya ada, tugas pergi dekat M15 layer di antara EMA 100 dan 200 ni. Nampak? Dalam zon ni. Dan pastikan M15 ada market hilang volume ataupun ekstrim. Pastikan EMA 100 ni mesti di atas EMA 200. Kalau MHB ada, tapi EMA 200 di atas 100, maksudnya tak valid lah tu. Entry sekejap, silap-silap, boom, terbatas balik. Okay. So maksudnya EMA 100 dan 200 ni di time frame H1 dan M15 ni mesti searah macam candlestick momentum di H4 dan re-entry buy di H4. Itu je. Okay. So TP kat mana? 10 pip atau okay, atau kalau 50 pip minta maaf saya, 50 pip atau katalah kita entry dah kat sini ni. Ni zone ni kan kita entry, tiba-tiba dia naik tak sampailah 50 pip. So bila tak sampai, bila dia dah jadi market hilang volume ni, nampak momentum, re-entry buy, MHB sell. Nampak tak? So bila sini, ini dah set up apa? A1 dah ni. So kena hati-hatilah guys. Takut sekali dia terjun balik ke bawah. So dah dapat kat situ, take profit saja. Okay, that is setup A1, A2 dan juga setup D. Okay, let's go to the chart. Kita open for question. Okay, sekarang open question. Siapa nak tanya? Silakan. Nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Kalau ada soalan. Abang nak tanya. Okay. Setup Euro AUD. Setup di semalam lah. Yang semalam. Kejap. Saya buka Euro AUD tu kan. Euro AUD. Sekejap Euro AUD. Okey. Soalan dia. Okay, soalan dia untuk setup B ni kita tengok momentum di H4 sahaja. Kita tak payah tengok di time frame yang lagi besar, contohnya macam daily ke. Sebab bila dia tengok dekat daily, dia dah sampai nak buat kira setup A lah kiranya. Okey, ni saya tanda H4 yang ada momentum Betul tak? Sekejap. Dah nampak skrin ke tak nampak skrin? Dah nampak. Okey, ni H4 momentum. Sekejap saya buka dekat daily, tengok dia ada apa Okay. Daily dia dalam keadaan candle arah kuku ataupun MHB lah. Betul tak? Ya. Betul? Okey. So untuk mengesahkan MHB ni perlu ada apa? Momentum sell H4. Salah. Okay. Candlestick arah kuku H4. Candlestick arah kukuh di H4. So setakat ni dia ada tak candlestick arah kukuh di H4? Tak ada. So nampak tak? Dia tidak mengesahkan lah. Maknanya dia still akan naik ke atas lah pada saya. Okay? Alright. Itu nombor 1 lah. Yang perkara yang paling penting yang kita perlu tengok. Tapi pada saya, kalau dia nak turun ni untuk dekat sini, nampak untuk daripada zone ni, kalau dia nak turun dekat sini, sini hanya akan bocor bila apa? Kalau tengok kat sini, hanya akan bocor bila di H1 dia jadi momentum sell. Faham tak? Kalau dia tak jadi momentum sell dan dia tak bocor lah kat situ. Nampak? Dia jadi momentum sell, dia bocor lah kat situ. Kalau dia tak jadi momentum sell, dia jadi MHB, maksudnya dia akan naik ke atas.
Okay. Okay. So inilah yang Nak sambung yang berlaku. tadi. Okay. Contohnya kalau tu dia jadi momentum sell, kadang-kadang memang ada candle yang close di luar BB, tapi dia macam bukan momentum lah, sebab dia macam buat HP tapi sengaja tu dia buat ekstrim lah dekat bahagian H1 tu. So macam mana kita nak nak kata yang dia dah cancelkan setup B ni, kalau macam dia ada yang macam momentum yang close sikit tu. Okay. Untuk berlakunya setup B ni, H4 zone re-entry, ingat balik ada 3 tips dekat H1. Nombor 1, pastikan dekat H1 tu dia jadi market hilang volume. Nombor 2, dia mesti ada bar BEMA. Okay. Ni saya tak letak. Dia mesti ada bar BEMA tadi tu. Okay, nombor 2. Dan nombor 3, 100 mesti di atas 200. Itu wajib. Seandainya salah satu tu tak ada, tu tak boleh masuk. Ni Abang Sudi ni. Jangan langkau benda tu kan. So basically, kena ada benda tu baru masuk. Katalah kita dah masuk. Gatai sangat kan. Tiba-tiba kita masuk. Kata pun saya tak ada. Kita pun masuk. Dan tiba-tiba di H1 jadi momentum sell. Kena apa Abang Sudi? Kena cut terus. Jangan fikir-fikir apa. Jangan fikir apa-apa. Itu kunci dia. Sebab kita tak tahu kadang-kadang market tu dia patah ke apa semua kita tak tahu. Kan? So yang kita tahu adalah bila dia salah dan dia tak betul, then we need to cut the positions lah. Itu pada saya lah. Lebih mudah lah. Kalau money management you guys okay, then hold lah. Ada $1,000, entry 0.01. Itu lain lah kita. Janganlah. Jangan lah. Okay. Kalau tak nanti 2 bulan, 3 bulan baru nak close kah? Penat tau. Penat tahu tak apa. Okay. So basically nampak tak dekat H4 ni, inilah tempat yang saya entry semalam yang saya dah bagi tahu dalam grup. Kan? Dekat sini. So pastikan di H1 nampak tak ada market hilang volume. Okay. Dan ada BBM mark dan what we call it, EMA 100 ni di atas EMA 200. Okay. Dan satu lagi di M15, pastikan minimum dia jadi market hilang volume. Nampak kat sini. Alright. Dan EMA 100 di atas EMA 200. So boleh layer daripada level 200 ni. Satu lagi tip saya bagi, EMA 200 ni start masuk dalam BB, you just layer lah. Ini jangan saya cerita lah, tapi saya bagilah juga. Okay. So bila dia masuk, sebab ini berdasarkan pemerhatian lah. Okay. So dekat zone tu, so korang layer lah. Tengok bila layer dekat 200 ni, katalah saya tanda dekat 200 ni contoh. Okay. Yang saya tanda ni 200 kat sini. Pergi dekat H4, anda perasan tak? Dia berada di mana? MA 510 low yang betul-betul akar kat bawah tu lah. So EMA 200 tu sangat powerful. Okay. So bila entry situ, pastikan daripada CD ni boleh ambil 50 pip. So sampailah kat kita kan. Ataupun macam semalam Abang Zudi tanya, kalau tak sampai macam mana ni Zak kan. So dia naik-naik ni tak sampai lagi 50. Contoh kat sini. Okay, tiba-tiba dia cross. Naik saja kat sini, kalau rasa tak confident sampai 50 pip ke apa ke, just ambil je lah profit tu. Ataupun tariklah break even. Ikutlah. Okay. Itulah pandangan saya yang saya boleh bagilah. Nak kata holy grail, taklah kita punya setup. Okay, nampak tak dekat sini dia dah naik ni, dah jadi setup apa ni dah kat sini? Setup A ke B ni maksudnya? B, Jadi setup A1 dah kan. A1. Dia boleh jadi A1 dan dia boleh sikit-sikit lah. Nampak ni adalah sikit kat bawah ni daripada indikator MACD ni yang standard dalam MT4 tak ada macam saya ni. Yang ni custom MACD. Nanti saya bagi dalam group support insyaAllah. So dia ada 2 line. Ini sebenarnya formula matematik yang betul pakai macam ni lah. Dia ada 2 line dan dia ada histogram ni. Kalau kita dekat phone tak ada lah. Tak boleh. Dekat MT4, dekat what we call it, dekat laptop ni kita boleh pakai insyaAllah. Nampak tak? So basically bila dia naik macam ni, tunggu je lah. So kita tahu dah zone ni
Ni kan MHB kan. So kita tahu lah kat daily mesti dia berada di zone MA 510 high. Betul tak? So H4 MHB. So tunggu H1 buat apa? Candle arah kukusel. Kan Kalau darah H1 kukuh. buat candle arah kukusel, okey, tunggu M15, tengok dalam tu ada tak momentum sell yang Momentum. melepasi M50. Kalau melepasi, go ahead lah. Enter lah dulu kat situ. Okey? Itu je lah cerita dia. Okey. Boleh. Kita ada 6 minit lagi. Kalau terputus, kita sambung next lah. Kalau ada soalan, silakan. Kalau ada soalan lah. So Jadi untuk MACD ni MACD cuma kita tengok bukit dia lah. Betul tak? Ya, betul. Tengok bukit Itu saja. je. Okay. Ya. jadi MACD punya bukit tu tengok pada histogram ataupun pada line itu. Kalau yang standard yang dalam MACD yang kita ada dekat dekat dalam yang bukan custom yang biasa ni oscillator ni MACD kan, kalau saya buka kat bawah ni you guys tak akan nampak dia punya histogram tu. So hanya bergantung the line saja ni lah. Faham tak? Tapi kalau ada yang jenis custom MACD yang saya ada ni, so boleh dua-dua, sama ada histogram ni ataupun yang lain. The best sebenarnya adalah dekat line tu. Histogram ni tambahan saja sebenarnya. Cuba cerita sikit tempat lain tu. Apa dia? Dekat line tu macam mana? Okey, yang dekat line. Okey, kejap saya tunjuk contoh kat line. Kejap Ini ada tak? Ada sangat. Okey, kejap. Kita tengok dekat NJ tadi. Yang ni nanti saya bagi dalam grup support lah MACD yang custom ni. Sebabnya yang custom indikator bagi indikator ni jarang sangat lah ada sebenarnya. Okey. Contoh dia macam ni lah. Nampak tak? Ni dia naik. Okey. Nampak tak ni? Ni dia macam menurun dekat line. Okey. Dia sikit lah nampak tu. Nampak kalau saya besarkan macam tu baru nampak lah kot. Nampak? Dia naik tapi ni menurun kat sini. Dalam masa yang sama nampak tak histogram dia pun sama juga. Sebenarnya jarak histogram ni sebenarnya dia adalah, hanya saya bagi sikit lah. Dia adalah ni antara line kecil dot-dot dengan line biru tu. Itulah histogram tu sebenarnya kat bawah tu. Kalau lagi panjang tu dia akan naik lagi panjang lah. Maksudnya macam tu lah. Nampak tak? Okey. Itulah MACD lah. So pakai yang standard je 12, 26 dan juga 9. Itu standard. Okey. So basically itulah yang kita boleh pakai antara dua-dua lah. Sama ada line ataupun histogram tu. Boleh. Boleh tanya yang merah-merah tu macam mana penggunaan dia, ada apa-apa tak? Tak, dia macam ni. MACD ni adalah pertemuan di antara, kejap saya buat cat kosong. Saya letak MACD saya yang custom. Kalau terputus nanti saya hantar yang what we call it, hantar yang lagi sekali lah satu lagi line ni link. Okey, ini tambahan sikit. Color ni biru di sini. Okey. Saya tebalkan sikit. Okey. Okey. MACD ni kan kita ada dia punya what you call it, dia punya period dia ni lah. Okey. Kalau kita tengok input dia ni ada fast 12, 26 dan 9. Apa dia tu? Sebenarnya dia adalah EMA 12 exponential moving average. Okay. 12 exponential close price lah. Saya buat 12. Okey. Dan dia adalah, dan satu lagi adalah exponential 26. Okey. Nampak tak?
Okey. Nampak tak ni? Nampak dia cross dekat sini? Sini dia start cross. Okey. Dan dekat situ dia start cross dia punya dekat bawah. Lebih kurang lah kita kata. Faham tak? Okey. So line tu adalah histogram dengan yang cross ni satu. Dan line yang dot-dot ni adalah 9. Line biru ni adalah EMA 12 tolak EMA 26. Okey. Bila dia tolak tu dapat figure dia dan dia buat EMA 9. So itulah line dia. Difference between EMA 12 tolak 26 dan juga 9 EMA 9 ni dia akan dapat histogram. Ni matematik lah. Dah tanya sangat kan? Macam ni saya explain. Zap, nak tanya sikit yang tadi tu, chat sikit. Tadi tu, Pak yang tunjuk tadi tu. Kalau kita tengok kotak masa yang selepas tanda merah tu, next tu, dia macam divergent tapi dia terus naik tu. Kan, betul tak? Kat mana? Yang dekat sini. Betul chat tadi. Betul. Terus ya. Dia terus sampai atas lagi. Satu lagi. Yelah, kita ada yang satu lagi. Yang mana yang ni? Sampai ke atas lagi ni. Sambung. Okay, kita tengok lah. Boleh lah. Kalau tengok in term of macam tu memang susah lah sikit.